berusaha, mengenal pasti suatu peluang perniagaan dan berikhtiar untuk memajukan perniagaan tersebut. Manusia sudah berkurun lama berniaga. Tidak hairanlah, perniagaan adalah salah satu sumber rezeki yang menjadi pilihan ramai. Tidak kira produk maupun perkhidmatan, apa saja boleh diperdagangkan. Namun, adat berniaga ada pasang surutnya. Banyak cabaran dan rintangan yang mesti diharungi. Bersama saya Nazri Druz, kita selami rahsia kejayaan peniaga hanya dalam Diskusi Usahawan. Sektor perniagaan perhotelan merupakan antara sektor yang telah mengalami impak yang besar semasa pandemik COVID-19. Penutupan sektor perniagaan ini selama beberapa bulan telah mengakibatkan usahawan perhotelan terpaksa mengambil keputusan yang drastik untuk menyelamatkan perniagaan mereka. Ada yang telah mengurangkan tenaga pekerja dan ada juga yang terpaksa menghentikan operasi. Hanya masa yang dapat menentukan jika usahawan perhotelan mampu bangkit kembali dan meneruskan perjuangan mereka. Usahawan kita dalam episod kali ini sedang melalui cabaran yang paling getir sejak dia mula menceburi sektor ini. Jadi Rif, kenapa awak pilih bidang perhotelan sebagai awak punya bisnes? Daripada 5 tahun sampai I jaga hotel bapa saya, tapi ini hotel saya buka dengan usaha sendiri. Jadi sekarang ni hotel ni usaha sendiri. Apakah antara cabaran yang awak hadapi? 3-4 tahun yang baru buka, tapi memang cabaran dia ada banyak. Cabaran fizikal, cabaran mental, cabaran semacam, sebab you mesti tak boleh ingat untuk 3 atau 5 tahun daripada you buka bisnes, you kan boleh pergi kenduri, you boleh pergi parti ke, boleh tumpuan mesti ada 100% kepada bisnes. Dia ada mesti kena seimbang lah. Kena fikir fokus macam mana nak dapat bisnes, kena fikir fokus macam mana nak simpan. Yang penting adalah tetamu kita bergembira dan staff kita juga bergembira dan seronok kerja kat sini, supaya tetamu kita, atau saya panggil dia orang Lux Ambassador atau Duta Lux, kawan kita akan pergi dengan paling gembira. Sebab dia orang balik rumah pun rasa gembira sebab dia dapat rasa keikhlasan tu. Ada banyak hotel 5 bintang ini cakap, tapi dia selamat pagi, kenapa dia tak ada rasa tak menambat hati. Tak menambat hati langsung really, so bila guest kita, tetamu kita ataupun kawan kita pergi balik, dia rasa paling gembira bukan sebab kita tahu nama dia bila cakap selamat tinggal, memang mesti kena tahu nama dia, tetapi semua tetamu kita mengenali nama kita juga. Dan bila kita betul-betul pelayanan kita kepada tetamu kita, anggapan kita sebagai dia orang raja, tak lama dia akan datang balik dan kita pun dia akan buat perangai macam tu. So dua-dua pun rasa macam raja, memang rasa selesa lah dalam hotel ini. Bagus. Mungkin Rif boleh kongsikan dengan kita sekarang ni, apa pula aspirasi Lux Hotel ni? Tu senang. Ada dua section untuk aspirasi saya, sebab section saya dulu daripada 5 tahun adalah untuk membuka sebuah butik hotel kecil yang saya boleh kasih layanan yang istimewa, macam bangunkan guest dengan minuman, cakap selamat pagi, ini wake up call, benda-benda macam tu ya. So saya syukur alhamdulillah dapat merealisasi aspirasi saya dan juga bekerja di hotel bapa saya. Tetapi kalau aspirasi dah dicapai, kalau tak ada lagi, memang you akan tersekat dalam hidup. You mesti selalu ada aspirasi yang besar dan cuba mendapati itu. Yang penting tu kita kena cuba buatlah. Kalau tak menyesal tu paling teruk, sebab tak boleh kongsi dengan orang lain. So aspirasi saya adalah dua. Satu, untuk menjadikan PJ Lux bertambah di JB Johor Bahru, sebab sana ada market bagus untuk hotel, di KL dan di Ipoh juga, dan mungkin satu hari nanti insyaAllah di Southeast Asia juga, untuk buat rangkaian hotel pertama yang dimiliki dan dioperasi oleh company Bumi Putra yang sangat berdedikasi dan berdikari, dan setiap hari, tak kira Ahad ke, Hari Raya Haji ke,
tiap-tiap hari 365 hari selalu ingat pasal tetamu dia, bisnes dia, staff dia dan keseluruhannya. Ya. So memang Okey penonton, sebentar tadi kita telah mendengar perkongsian Rif sebagai seorang usahawan hotel, dalam bahasa Inggeris hotelier, yang memang daripada kecil ada perasaan jiwa sebagai seorang hotelier. Itu saya sangat suka. Jadi saya nak kongsikan sedikit apa yang saya suka. Pertama sekali, saya suka awak punya passion, first P, passion. semangat tu memang Semangat yang tegar. yang tegar. Ya, sebagai seorang hotelier, dan saya dapat rasa macam mana awak boleh meletakkan satu aspirasi yang besar, nak letakkan supaya hotel ini dikenali dengan ada dia punya SOP, dengan nak membesarkan rangkaian hotel ni. So saya suka aspirasi tersebut. Dan bila saya cakap tentang people ataupun orang, saya nampak satu, awak memang sangat mempunyai semangat untuk menjadikan staff team memang mengikuti satu culture yang baru, yang melayan tetamu daripada memang kena hati. ingatkan dia orang tiap-tiap hari, tapi ya itu culture yang mesti ada kat sini. Staffing. Dan yang kedua, awak punya people adalah awak punya tetamu. Bagaimana tetamu tu sangat penting untuk anda. Tetamu tu nombor satu sebagai king, sebagai Memang raja. Cuma bagi saya, bila rangkaian ni akan dibesarkan nanti, mesti memastikan bahawa culture apa yang awak nak bawakan tu akan sampai kepada tim tu nanti. Sebab nanti nak rangkaian yang besar ya. Dan satu lagi saya nak ceritakan sikit, walaupun kita suka tetamu kita nak datang balik, suruh datang balik, tapi kita mesti juga ingat profit. Pertama sekali ialah awak tahu apakah cost atau cost of goods sold, okey. Kemudian ada overhead. Masalah ataupun cabaran untuk bisnes macam ni ialah kita kadang-kadang kita terlupa, bila kita buat costing tu, kita terlupa satu perkara yang sangat besar. Dan kalau kita terlupa perkara sangat besar tu, kita punya pricing mungkin tersilap. Okey, perkara yang besar tu dinamakan depreciation. Memang betul. Okey, bila kita tahu kita dah buat satu renovasi untuk tempat ni, katakan tempat ni 1.2 million renovasi. Tapi kita terlupa nak letakkan expense untuk renovasi itu, nak masukkan sekali kepada costing ni. Bayangkan kalau 1.2 million, kalau kita buat depreciation 5 tahun ialah lebih kurang 200,000. Depreciation cost ni perlu dimasukkan kepada cost overhead yang kita fixed cost tu, supaya kita jangan terlupa yang sebenarnya bila jualan tolak cost ada profit. Kadang-kadang kita terlupa masuk depreciation cost, dia akan jadi, kita ingat kita buat banyak duit. Tu kena ingat depreciation cost kena masuk supaya kita punya harga bilik nampak boleh lagi kena dinaikkan lagi untuk masukkan harga depreciation. Kalau tidak, dan 5 tahun tak ada duit untuk buat tampalan, maintenance. Saya suka kalau hotel ni boleh diskala besarkan. Maknanya macam aspirasi awak tadi tu, kita besarkan. Mungkin bagi saya, kalau kita buat rangkaian hotel butik dan memang dikenali, that's right. Dan kalau awak boleh buat macam mengajak para investor, kawan-kawan, kata mari kita join first round untuk kita buat, dan kasih nilai-nilai kita ke semua. So bukan staff saja, partner-partner kita pun ada macam tu. Dan kalau kita buat macam tu, Nash, orang you akan tengok kita punya masyarakat akan, kita boleh tukarkan pemikiran dia, macam mana adat dia, dia budaya dia, sebab kita boleh buat masyarakat ini dengan lagi bagus. Terima kasih Rif atas perkongsian awak yang sangat berharga tadi. Sama-sama Nash. Apa pula nasihat anda kepada orang di luar sana yang ingin mencuburi perhotelan ni? Saya ada satu nasihat saja. Nasihat itu adalah cari betul-betul benda atau bidang yang you betul-betul sayang dan buat benda itu. Ia akan membuat semua benda lagi senang. You tak akan rasa macam kerja, you akan rasa macam cari benda yang you boleh mencampuri dalam bidang hidup awak sebaik mungkin, dan buat dengan ikhlas, dengan jujur, rendah diri, dan juga selalu ada kehadiran dalam diri dan selalu bersyukur. Mesti bersyukur. Start dan akhir dengan bersyukur.
dan cari benda yang you sayang buat. Ya, do what you love lah. Do what you love and it will love you all the way. Itulah saja masa yang kita ada untuk episod kali ini. Teruskan bersama kita untuk mendapatkan lagi inspirasi dari para usahawan, juga tips-tips perniagaan dalam diskusi usahawan. Jumpa lagi. Alright.